Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai sekarang cuba untuk samakan pula Anwar Ibrahim dengan Najib Razak. Selepas apa yang dibuat yang sangat luar biasa daripada anak Najib sendiri, yang dia bandingkan, bukan bandingkan, dia samakan. Kalau bandingkan okey, kalau dia samakan itu pelik. Apabila anak Najib samakan ayahandanya Najib Razak dengan Nelson Mandela, pejuang kebebasan dunia yang mendapat gelaran, mendapat pengiktirafan Nobel Prize keamanan, dan juga dia turut menyamakan bapanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kali ini mau disamakan pula Najib Razak dengan Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya disamakan Anwar Ibrahim dan Najib Razak kerana Anwar Ibrahim pun rupa-rupanya pernah masuk ke HRC, iaitu Pusat Rehabilitasi di Ceras. Jadi dia pun rupanya pernah masuk di sana. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada persamaan tapi perbezaannya jauh. Apa bezanya? Ialah Najib Razak belum pun sebulan masuk di penjara, sudah menikmati pula, minta maaf, bukan itu perkataan yang sesuai kot. Sebab orang sakit mana boleh menikmati. Sudah dia pun merasa sakit, akhirnya dihantar ke hospital KL. Lepas itu ada ura-ura mau PIJN tapi tak jadi. Kemudian dihantar ke pusat rehabilitasi di Ceras. Ceras. Itu cerita Najib. Cerita Anwar pula, dia hanya masuk di tempat itu selepas dia bertahun-tahun di penjara. Bertahun-tahun di penjara tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Jadi amat berbeza. Yang satunya cepat sangat, yang satunya dia memang betul juga kena hantar tapi lama dulu. Okey, jadi dua-dua pun nak kena hantar rupanya. Jadi memang Jabatan Penjara Negara Malaysia adalah satu badan yang bagi saya okey, no problem. Jadi tindakan daripada Jabatan Penjara rupanya ada orang punya justification, ada akta penjara. Jadi bagi kamu yang bertanya-tanya kenapa dan kenapa, jangan terus menuding jari, tapi kena belajar dulu. Okey. So, apapun, Anwar Ibrahim dia lebih tahan lasak lah, lebih tahan lasak daripada Najib Razak. Anwar Ibrahim punya pengikut pun lebih tahan lasak dan kuat mental, tak cepat koyak. Adakah Najib baru sehari masuk penjara sudah hantar memorandum untuk Najib diberikan pengampunan? Aduh, itu yang pelik tu. Tapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh maci-maci, paci-paci yang bersolidariti untuk Najib, yang menandatangan petition tak seperti yang diinginkan. Apabila yang di Pertuan Agong berikan titah bahawa pengampunan tidak sepatutnya diberikan dengan sewenang-wenangnya. Walaupun dia tidak menyebut tentang Najib, tetapi kita tahu bahawa pada ketika itu yang paling hot di dalam berita adalah Najib mahu supaya penyokong-penyokong Najib mahu supaya Najib dibebaskan. Lepas tu Sultan Perak pun dah bertitah. Jadi denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, terbukti Badan Kehakiman dan Perundangan Negara Malaysia berada di tempat yang terbaik sekarang. Ketika Zahid Hamidi dan juga ramai lagi yang lain mempersoalkan Badan Kehakiman Negara, sampai ada yang duk pergi serang Kehakiman Negara, Perdana Menteri pun kena. Tapi terbukti pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bahawa Badan Kehakiman Negara Malaysia seperti yang dikatakan oleh Tengku Razali Hamzah dan juga bekas Ketua Hakim Negara, bahawa sekarang ini negara Malaysia punya Badan Kehakiman dan Perundangan adalah yang paling bebas pernah ada. Dibuktikan pada hari ini dengan keputusan yang menyebelahi Zahid Hamidi. Nasib baiklah Zahid Hamidi menang. Kalau Zahid Hamidi kalah, anda tahu lagi lah apa lagi komen diorang. Tapi syukurlah, sebab ini hikmah dia. Kemenangan, tahniah diucapkan kepada Zahid Hamidi. Dengan kemenangan Zahid Hamidi ini, dengan dilepaskanlah Zahid Hamidi, maka terbuktilah bahawa segala tomahan ramai orang salah. Jadi kali ini Zahid pun betul-betul sedarlah. Zahid pun sedar dan Zahid pun pasti perlu untuk mengakui bahawa Badan Kehakiman Negara Malaysia betul-betul bebas. Badan Kehakiman Negara Malaysia tidak dikontrol oleh mana-mana kuasa politik atau kuasa orang dan sebagainya. Betul tindakan Perdana Menteri apabila beliau tidak campur dalam apa-apapun kes mahkamah, perundangan dan apa sajalah. Apabila hari ini dibuktikan tanpa sebarang campur tangan, tanpa sebarang gangguan, tanpa sembarang apapun yang dilakukan, kalau keadilan muncul, tetap kebenaran akan menang. Hari ini kebenaran, Zahid Hamidi menang. Tahniah. Dan nasihat pula kepada semua penyokong-penyokong yang tak menyokong Zahid Hamidi. Kamu terimalah kenyataan bahawa Zahid Hamidi menang dengan kebenaran. Saya fikir hakim yang arif lagi bijaksana telah membuat keputusan terbaik. Jadi kamu pun janganlah meroyan pula. Jangan pula kamu ikut teladan orang-orang yang tak puas hati dengan mahkamah. Tenang-tenang saja. Kita patut ucap tahniah kepada Zahid Hamidi. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi kes Zahid Hamidi. Yang ini 40 pertuduhan. Ada satu lagi kes Zahid Hamidi yang masih berjalan sekarang ini. Yang ini lebih besar, 47 pertuduhan, yaitu rasuah, pengubahan wang haram dan sebagainya dengan Yayasan Akal Budi. Yang ini berkaitan dengan dengan itu VLN. Yang satu lagi itu Yayasan Akal Budi. Yayasan Akal Budi, hakim dia lain, bukan hakim yang ini, tetapi ada satu lagi hakim, yaitu Colin Lawrence Sekora. Okey, jadi kita nantikan bersama-sama apa keputusannya pula lepas ini. Harap lepas ini jangan pula marah-marah kalau Zahid kalah. Sudah terbukti bahawa hakim Perundangan Negara Malaysia bebas. Jadi selepas ini kalau kalah, jangan komplain pula, jangan serang hakim pula, jangan kata hakim tak betul pula.
Sudah dibuktikan pun. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.